Ustaz lah berkenaan tauhid tiga yang dibawa oleh Imam Ibn Taymiyah. Syukran. Jadi apa yang diperkatakan tentang tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang dibawa oleh Ibn Taymiyah itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan dan direka-rekakan oleh Ibn Taymiyah sebenarnya. Dan benda ini memang tidak wujud sebelum daripada Ibn Taymiyah. Ia tidak wujud. Sebab tauhid itu dia mentafrikkan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang mana para ulama ahli sunnah wal jamaah memahami bahawa rububiyah dan uluhiyah itu ialah perkara yang sama, yang tidak berbeza. Barang siapa yang ada padanya tauhid rububiyah, maka ada padanya tauhid uluhiyah. Barang siapa yang tidak ada tauhid uluhiyah, maka tidak ada tauhid rububiyah padanya. Tetapi Ibn Taymiyah telah mentafsirkan, telah membezakan, yang mana mengatakan bahawa orang-orang kafir telah ada pada mereka itu tauhid rububiyah, tetapi tidak ada pada mereka itu tauhid uluhiyah. Ini sebenarnya bercanggah dengan apa yang telah dipegang oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Dan perkara ini juga bercanggah dengan ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Saharatul Fir'aun, tukar-tukar sahih Fir'aun, manakala dia melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam melontarkan tukaknya dan tukak dia bertukar menjadi ular dan menendang tali-tali yang telah disihir oleh tukar sahih Fir'aun. Ketika itu tukar sahih Fir'aun berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Qalu, berkata mereka itu Saharatul Fir'aun, amanna, telah kami beriman, bi rabbil alamin, dengan Tuhan sekalian ada. Jadi didatangkan perkataan Rabb, daripada Rabb itu lahirnya rububiyah. Kalaulah nak dikatakan beriman sebagaimana pendapat Ibnu Taymiyah kena ada dua, rububiyah dan uluhiyah, maka ayat Quran belum lengkap. Ayat Quran kena kata gini, qalu amanna bi rabbi wa ilahil alamin. Kena ada dua, Rabb dengan ilah, baru jadi beriman. Sedangkan dalam ayat ini hanya Allah Taala mendatangkan satu saja, qalu amanna bi rabbil alamin. Tak didatangkan bi rabbi wa ilahil alamin. Menunjukkan bahawa dengan ada tauhid rububiyah itu sendirinya di dalam sudah ada tauhid uluhiyah. Jadi sebenarnya Ibn Taymiyah telah mengadakan, telah mereka-reka satu tauhid yang tidak diajarkan oleh mereka yang sebelum daripadanya. Ini perkara bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mantap jelasannya tentang tauhid rububiyah, sifat. Jadi asalnya ada lagi soalan ni. Mungkin macam nak tanya tu. Yang belakang Cik Syazwan. Nak mic juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Saya dengar di kalangan warga UAE ni, ada di kalangan warga UAE yang mengatakan Maulidul Rasul itu satu perkara yang bid'ah. Begitu juga ada di kalangan mereka mengatakan tawassul kepada Rasul dan para awliya itu adalah syirik, dan juga bertabaruk dan sebagainya. Jadi saya minta komen daripada Tuan Guru untuk menjelaskan kepada pelajar-pelajar lain. Berkenaan dengan maulid, perkara ini amat jelas kalau kita berdasarkan kepada sikap para ulama muktabar, yang mana walaupun perkara ini sememangnya ada tidak dilakukan di dalam di zaman Rasulullah, tetapi Rasulullah sendiri sebenarnya dia menyambut akan Maulidul Rasul dengan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang mana pada satu ketika Rasulullah ditanya, kenapakah engkau berpuasa pada hari Isnin? Dia kata, Zalikal yaum wulidtu fih. Hari Isnin ini hari yang dilahirkan aku padanya. Rasulullah mentakyinkan bahawa dia dilahirkan pada hari Isnin. Menunjukkan bahawa Rasulullah berpuasa kerana bersyukur kepada Allah pada hari Isnin itu dilahirkan dia. Menunjukkan Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Zalikal yaum wulidtu fih. Hari ini dilahirkan aku padanya. Menunjukkan Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan berpuasa kerana hari Isnin itu
hari yang dilahirkan Nabi, menunjukkan Rasulullah mengadakan suatu perkara yang menunjukkan syukur dia kepada Nabi, kepada Allah Ta'ala. Maka kita mengadakan perayaan Maulid Rasul tidak lain tidak bukan kerana kita syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menzahirkan seorang Nabi yang begitu mulia, yang menyelamatkan kita daripada kegelapan dan kekufuran, yaitu yang dikatakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita bergembira dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, apa Allah Ta'ala berfirman yang ayatnya yang berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu hendaklah kamu bergembira. Allah Ta'ala perintah supaya kita bergembira dengan rahmat, dengan kurniaan Allah. Maka apakah lagi rahmat dan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita umat manusia yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih hebat daripada dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka dunia? Apa lagi lebih besar? Mereka Nabi disebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utuskan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi segala alam. Allah Ta'ala sifatkan Nabi sebagai rahmat, dan Allah Ta'ala perintah supaya kita bergembira dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah para alim ulama ahli sunnah jemaah mengatakan sunat kita mengadakan perayaan Maulid Rasul kerana melahirkan kegembiraan kita di atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan Nabi kepada kita sebagai rahmat kepada alam. Dan kita mengadakan majlis perayaan Maulid Rasul bukan mengadakan majlis yang bercanggah dengan syarak. Kita menghimpunkan orang ramai untuk mendengar akan sejarah Rasulullah, akhlak Rasulullah, supaya menambahkan kecintaan dan kasih kita kepada Rasulullah. Dan kita mengadakan majlis ini, mengadakan jamuan, ianya perkara kebaikan. Perkara kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah perkara yang baik, semoga kamu mendapat kejayaan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permasalahan tawassul. Sebenarnya permasalahan ini cukup jelas kalau kita buka kitab para ulama kita. Sebenarnya ada disebut di dalam hadis yang telah Mu'jam Tabarani Kubra dan Sughra menyatakan Nabi telah mengajar kepada sahabatnya supaya berdoa dengan doa tawassul itu. Dan tawassul ini adalah di antara perkara yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang begitu jelas kalau kita nak sebut, banyak sangat dalil-dalil dia. Dan begitu juga tabarruk, mari berkat daripada kesan-kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diharuskan dan dibolehkan oleh para ulama radhiyallahu anhu. Dah jelas tentang maulid, tawassul dan tabarruk. Ada lagi soalan? Saya ingin tanyakan kepada Tuan Guru, wujud ke mazhab yang beraliran atau bersanad kepada Ahlul Bait seperti yang didakwa oleh Syiah? Wujud ke mazhab yang beraliran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya mazhab selain daripada mazhab yang telah diiktiraf oleh ulama di mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mazhab di dalam akidah, di mazhab di dalam fiqh, di mazhab selain pada itu tak wujud mazhab Ahlul Bait, tak ada. Itu sebagai ikhtiraf daripada golongan Syiah. Baiklah, soalan terakhir kalau ada sebelum kami menutup majlis. Ada lagi? Okay, nampaknya yang ditutup lah. Lagi satu? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan daripada Pak Guru berkenaan dengan hadis Nabi yang berbunyi awwalu ma khalaqallah nur Muhammad. Minta penjelasan sikit daripada Pak Guru. Berkenaan dengan hadis itu para ulama telah meneliti di mana hadis itu dikatakan hadisnya hadis dhaif. Dan hadis ini
para ulama mengatakan tidak boleh kita nak menjadikan ia sebagai dalil di dalam akidah. Kerana di dalam akidah, hadis yang boleh kita menjadikan dalil ialah hadis yang dapat sampai kepada martabat iaitulah mutawatir. Adapun hadis ini hadis dhaif dan para ulama kita tidak menjadikan dia sebagai dalil di dalam akidah. Baiklah. Dengan itu Ustaz, kalau Ustaz masih bertenaga, mungkin kita minta Ustaz baca doa penutup lah. Untuk semoga doakan kami anak-anak UIA dan para pelawat